ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita zikir sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Muttaqin, juga ahli jawatan kuasa. Yang saya hormati lagi, saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Abasa. Hari ini kita akan lihat ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-32. Muka surat 585. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, jadi kita lihat terjemahan dia. Falyanzur, fa maka. Lam di situ, lam yang bertanda sukun tu disebut sebagai lamul amar, disebut sebagai lam amar. Jadi lam amar, lam tu huruf lam lah. Al-amar maksudnya perintah. Lamul amar perintah. Terjemahan dia hendaklah. Lam sukun tu terjemahan dia apa? Hendaklah. Satu huruf je. Jadi bahasa Arab ni kalimah minimum terdiri daripada satu huruf. Kalau bahasa Melayu tak ada rasanya. Bahasa Inggeris adalah satu I, saya.
Bahasa Arab banyak ada lam sahaja, ada huruf ba. Jadi walaupun satu huruf dia dikira kalimah kerana mengandungi makna. Lamul amar ini kalau dari segi nahu pula dia termasuk harfu jazam. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi yanzur, perkataan yanzuril dalam ayat ni asalnya ialah yanzur, disukunkan ra tu. Yanzur. Tadi saya tulis kat situ, ra tu mati. Tapi kenapa dibaca baris bawah? Kerana pertemuan atau penemuan dua sukun. Iaitu ra tu sukun, kemudian lepas tu ada alif lam pun sukun juga. Jadi tak boleh nak bunyi ra sukun, lam sukun, nak bunyi payah. Jadi dikasrahkan. Ra maka bunyi dia fal yanzuril insan. Asalnya fal yanzur al insan. Itu dari segi nahunya. Apa terjemahan lam tadi? Hendaklah. Lamul amar ni terjemahan dia hendaklah, diperintah. Maka hendaklah yanzur. Yanzur, ia melihat. Siapa yang melihat? Fa'ilnya al-insan, oleh manusia itu. Oleh manusia itu ila kepada ta'amih. Ta'amih iaitu makanan baginya. Makanan baginya. Ta'am apa ta'am? Makanan. Jadi perkataan nazar kat sini maksud melihat kat sini, melihat dengan mata hati. Bukan sekadar melihat dengan mata sahaja. Tetapi membawa kepada apa? Berfikir. Membawa kita kepada berfikir. Bukan melihat semata-mata melihat. Kalau melihat, lebih daripada melihat dah. Hari ini kita ada sains pertanian. Lebih lagi daripada melihat. Kita boleh buat tentang makanan kita ni luar biasa. Tapi Allah suruh kita berfikir. Jadi maksud melihat kat sini dengan mata adalah dengan melihat dengan mata hati. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah 22. Ayat yang ke-46. 22:46. Muka surat 337. Muka surat 337 ayat 46, surah 22. Tengok di tengah-tengah ayat itu Allah kata apa? Fa innaha. Jumpa tak? Muka surat 337 surah yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-46. Bawah sekali. Jadi cari fa innaha. Jumpa tak fa innaha? Yang tu kita baca. Kita nak ambil poin di situ.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Jadi apa maksud dia? Maka sesungguhnya tidaklah ia buta penglihatan, walakin, dan akan tetapi ta'mal qulub, yang buta itu adalah apa? Hati yang berada di dalam sudur, dalam dadanya. Jadi bila Allah kata melihat dalam Al-Quran, fal yanzuril insanu ila, nazara ila. Banyak lagi dalam Quran, contoh lain dalam surah contohnya surah 88, surah Al-Ghashiyah ayat 17. Ke surat 592. Ke surat 592 ayat yang ke-17, surah Al-Ghashiyah. Sama juga di situ ada apa? Ada perkataan nazara yanzuru. Jadi Allah kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17. Apakah tidak mereka melihat kepada unta-unta bagaimana ia diciptakan? Jadi ada perkataan melihat kepada, kan? Jadi Allah kata melihat di situ maksudnya apa? Memanglah pertama sekali guna mata untuk melihat, buat kajian. Lepas tu lihatnya itu dengan mata hati. Kalau tak nampak hasilnya, itu orang panggil, Allah kata apa tadi? Buta hati. Bukan buta matanya, mereka nampak. Tapi yang buta adalah hati mereka. Tak tunduk juga kepada penciptanya. Okey, buka balik surah tadi. Jadi Allah suruh lihat kepada apa, tuan-tuan puan, dalam surah Abasa ni? Dalam surah Al-Ghashiyah tadi unta, lepas tu ada Allah cerita tentang langit. Jadi Allah kata sini, maka hendaklah manusia itu melihat kepada ta'amihi. Ta'am, makanan. Hi, baginya. Apa bentuk makanan baginya? Allah terangkan kemudian. Ayat yang ke-25. Anna, bahawasanya kami sababna, telah mencurahkan oleh kami. Sababna, telah mencurahkan oleh kami alma, akan air. Iaitu air apa yang Allah curahkan daripada langit? Air hujan. Sabba, dengan securah-curahnya, iaitu dengan lebat. Jadi ini satu kuasa Allah. Kita tahu sumber kehidupan kita adalah air. Sebab tu air sangat penting, sehingga kan kalau air tak ada,
Dalam agama kita disyariatkan untuk buat apa? Untuk solat istisqa, solat minta hujan. Jadi air ini antara benda yang Allah suruh kita fikirkan. Air sangat penting. Bahkan di daratan ini pula 70% keliling kita ini adalah air. Tapi air tu air apa? Air laut. Air laut boleh ke kita nak hidup dengan air laut? Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Waqi'ah. Cuba tengok surah 56. Ayat 68. Surah 56 ayat 68. Muka surat 536. Muka surat 536. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu melihat kepada air yang kamu minum? Air yang kita minum sumbernya daripada apa? Memang kita kata air sungai. Tapi air sungai itu sebenarnya sumber dia adalah air hujan. Air hujan. Yang apakah kamu yang menurunkannya daripada awan yang berair itu, ataukah kami yang menurunkannya? Jadi maksudnya sumber air kita adalah dari langit. Padahal air sangat penting. Jadi Allah dah ajak kita satu berfikir. Sumber yang paling penting ini aku yang jagakan untuk kamu. Maksudnya kalau kamu nak perlukan air, dia tersimpan di mana? Kalau kita nak air, kita simpan. Kalau kat rumah, paling-paling kita beli Tupperware. Sebab tu Tupperware ni antara bahan yang sangat bernilai. Jangan bagi anak-anak yang sekolah rendah bawa Tupperware. Kalau tertinggal nanti dia kena marah. Faham ke? Faham kan? Tupperware kan? Tapi maksudnya nak simpan air, kita kena ada Tupperware, kena ada tangki. Itu manusia, bila manusia perlu kan. Tapi sebenarnya Allah simpannya di mana? Allah simpankan di langit. Kalaulah Allah jadikan bumi itu dalam keadaan dia jadi begitu, manusia kena urus sendiri, payah. Manusia hanya uruskan apa yang dia perlukan je sebenarnya. Besok dan sebagainya semuanya tersimpan di langit. Habis laut banyak, tapi kita tak pakai air laut untuk kita minum.
Tapi Allah jadikan air laut itu juga sebagai nanti di sekitaran. Langit yang turunkan hujan itu tidak turun dalam keadaan masin. Walaupun air yang ada di laut, air yang ada di langit itu, dia berpunca daripada mana? Laut pula. Kita pun tahu proses penguapan. Waktu berlaku proses kondensasi di langit itu, turunlah hujan. Tapi yang awam berkumpul-kumpul itu adalah air yang dipanaskan, iaitu air laut 70%. Sepatutnya turun, kalau Allah kata tengok ayat seterusnya, ayat yang ke-70. Kalau kami kehendaki proses yang terjadi, proses hujan yang berulang-ulang itu, pasti kami jadikannya dalam keadaan air apa? Kenapa Allah kata begitu? Sebab sumbernya adalah daripada laut pula. Air yang dipanaskan tu air laut, lalu dia naik ke atas uapnya. Kalau kami kehendaki, dah tentulah kami akan turunkan pula air tu air yang masin. Tapi tidak berlaku begitu. Allah tak nak berkehendak berlaku begitu. Jadi Allah suruh kita berfikir. Kan senang, cuba jadi kalau turun tu air tu jadi masin, macam mana nak hidup? Satu hal. Tengok orang yang duduk kat kawasan tak ada air, dia kena proses air laut, kan payah, banyak kerja nak kena buat. Kita tak perlu. Sebab tu Allah suruh kita berfikir. Kan kamu dah lihat benda tu, lihat dah proses kejadian hujan daripada darjah 3 belajar. Dari 3 ke berapa, lupa dah. Tentang kejadian hujan. Tapi tak terfikir bahawa apa dia? Allah telah memudahkan segala urusan kita. Langit tu Allah jadikan dia suatu benda yang mengulang-ulang jadi hujan tersebut. Tengok dalam surah Al-Infitar. Ya bukan, Al-Infitar. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq ayat yang ke-11. Surah 86 ayat 11. Ke surat 591. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatir raj'. Allah bersumpah dengan langit. Demi langit, zati yang mempunyai, yang mengandungi ar-raja'. Okey, dalam terjemahan perkata dia terjemah apa ar-raja'? Kalau hujan, kita pun tahu roja' apa? Roja'a yarji'u. Rujuk apa rujuk? Kembali ataupun ulang. Jadi Allah sifatkan di sini, Allah sifatkan langit itu mengandungi sesuatu yang berulang. Bukan hujan. Hujan matar. Allah tak kata was-sama'i zatil matar. Demi langit yang mengandungi hujan. Tapi Allah sifatkan hujan itu sebagai sesuatu yang berulang. Kerana apa? Kerana kita melihat kejadian hujan. Kalau kita tak melihat, susah nak faham. Terjemahan dia kata hujan. Kalau sebenar-benarnya ialah demi langit yang mengandungi sesuatu yang berulang. Kenapa dia kata berulang? Kita pun tahu tadi kita dah sebut. Jadi ini laut, tepi ada gunung. Lepas tu bila ada matahari, apa jadi kepada tiap-tiap petang, tengah hari? Jadi penguapan berlaku kan. Lepas tu berkumpullah awan. Lepas tu Allah hantar apa? Angin tiup sampai ke lereng-lereng bukit. Lalu turunlah hujan. Lepas tu turun hujan, dia turun balik. Lepas tu kena lagi matahari, apa jadi? Naik balik, lepas tu turun. Ini namanya apa? Ar-raja'. Ulang-ulang berlaku. Tapi air ni air apa? Air masin.
air laut. Jadi dalam surah tadi Allah kata, kalau kami jadikan air tu masin, macam kita, Allah suruh kita fikir juga tentang ikan di laut. Dia duduk dalam laut yang masin. Selagi dia hidup, selagi tu kita makan ikan tu masin tak? Tak. Bila dia dah mati, kita rendam dalam air garam, jadi masin. Jadi Allah berkehendak nak menjadikan apa sahaja untuk urusan kita. Kita memang boleh kaji benda ni. Bahkan kita pun boleh buat pembenihan awan. Tapi sebenarnya Allah suruh kita fikir lagi apa dia? Tentang sistem dia tu, dia yang ciptakan. Kita hanya mengkaji sahaja apa yang telah dia tentukan. Kalau dia tak nak jadi macam ni, jadi sudah tentulah kita akan hidup dalam keadaan yang susah. So Allah suruh tengok pada sumber makanan kamu, dia bermula daripada air yang aku simpan di mana? Di langit tu. Lalu turunlah dia mencurah-curah kena kepada apa dia? Tanam-tanaman kamu. Barulah keluarnya makanan yang pelbagai. Jadi Allah senaraikan makanan-makanan kepada orang-orang Arab. Jadi kaedah dia, kalau kita baca Quran, cuba baca kaedah tafsir ni. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaedah Quran, ini kaedah. Al-ibrah maksudnya apa? Al-ibrah pengajaran. Bi umumil lafzi, dikutip kerana